Pertama sekali ini berkenaan dengan Kampung Bunga Raya. Kita semalam kami dihubungi oleh penduduk kampung dan hari ini mereka sedang berdepan dengan hari kedua perobohan rumah di Kampung Bunga Raya Subang dalam daerah Petaling, dalam Parlimen Sungai Buloh. Dia menarik tu. Dia dalam daerah Petaling, Subang, tetapi dalam Parlimen Sungai Buloh, yang ada komuniti ini terdiri daripada pelbagai bangsa dan majoritinya adalah orang India, kan. Dan ini merupakan aspek paling menarik. Selama ini PPIM, Kami Peta dan sebagainya, kita dikenali sebagai pembela dalam isu Melayu dan Islam. Kita keluar kerana isu Melayu dan Islam ini ialah mempertahankan hak Melayu dan Islam. Tetapi kita bukan nak ambil hak Cina, hak India, tak. Kita pertahan hak Melayu dan Islam. Dalam perkara yang sama, apabila ada walaupun siapa, termasuk sahabat-sahabat daripada kaum India yang masih warga negara Malaysia, punya masalah dan ditindas, kami mengambil langkah bahawa itu wajib sebagai orang Melayu dan Islam mempertahankan perkara tersebut. Okey, baik. Secara keseluruhannya, Kampung Bunga Raya ini adalah kampung yang diterokai oleh sekumpulan penduduk, dan saya yakin bahawa ini adalah sebahagian daripada pakej buku hijau zaman Tun Razak, di mana awal 80-an mereka meneroka kawasan ini dan membuat penempatan. Khususnya apabila kawasan tersebut dibangunkan dengan perindustrian, mereka ini berkorban, berhijrah daripada kampung dan pelbagai tempat, meneroka kawasan tersebut, membekalkan tenaga kerja sehingga negara maju sampai hari ini. Okey, itu. Kedua ialah kampung ini kemudiannya setelah mereka meneroka, pada tahun 1992 secara tiba-tiba keluar surat daripada pejabat tanah. Ini surat rasmi daripada pejabat daerah Petaling menyatakan mereka kena berpindah kerana kampung asal mereka dibuat jalan raya. Jadi arahan pemindahan ini di bawah Akta Kanun Tanah memberi laluan kepada pembangunan kepentingan awam. Jadi kita pun setujulah benda ini. Kalau kita baca, kita setuju, kan. Mereka dipindah dan mereka diberi tapak gantian di mana mereka duduk hari ini, kan. Dalam pada masa 92, ingat arahan pindahnya adalah kerana projek kepentingan awam nak buat jalan raya. Tetapi dalam pada masa yang sama, selepas itu kerajaan negeri telah memutuskan bahawa tanah yang mereka kata nak buat projek jalan ini, jalan ini, mereka telah bagi ke sebuah syarikat yang dikenali sebagai Sinar Fazilat. Sinar Fazilat, di mana Sinar Fazilat diberi hak memajukan dan membuat perumahan di kawasan tersebut. Dan setelah kita cari, Sinar Fazilat ialah pimpinan UMNO Selangor pada ketika itu. Sinar Fazilat ialah pimpinan UMNO pada ketika itu, kan, UMNO Selangor. Okey, baik. Apa yang berlaku ialah setelah mereka nak bangunkan itu untuk menghalalkan tindakan ini, kan, kerajaan negeri pada ketika itu telah membuatkan satu perjanjian di mana perjanjian mereka dipanggil Squatter Relocation Agreement, di mana agreement ini penduduk kampung setuju untuk pindah dengan syarat bahawa pemaju akan menjual rumah kepada penduduk kampung, kan, penduduk kampung. Dan di sini berlaku satu kesalahan, di mana ini kampung mereka. Kerajaan negeri kalau nak bagi pemaju, kenapa pula mereka perlu berpindah tanpa pampasan, tanpa apa semua, kan? Yang sepatutnya ini isu dan pembayaran kalau ada pun pada ketika itu adalah kerana arahan asalnya ialah kerana nak buat jalan raya, nak buat jalan alternatif ke Damansara, kan? Tetapi magicnya kerajaan negeri pula bagi pula tanah yang telah dikosongkan kepada pemaju tersebut. Okey. Maka perjanjian pun dibuat di mana penduduk membeli rumah di situ pada harga sekitar 30,000. Mula-mula 25,000. 25,000. Mula-mula dijanjikan oleh Sinar Fazilat ni masa tahun 1993, masa pindah ke Rumah Panjang tu, dijanjikan rumah kos rendah, subsidi, kan, berharga 25,000. Dia akan build bersama dengan PKNS, kata silap saya. Okey, dan baik. akan siap dalam masa 18 bulan. Dan akan siap. Ini tahun 93 tu, akan siap pada masa 18 bulan. Maka penduduk bersetuju dan penduduk buat pinjaman bank. Buat pinjaman bank. Cikgu, Ya. lepas tu cikgu dia hilang,
dia bawa pula another developer. Okey. Dan buat perjanjian dengan bank, dan ada di antara penduduk tersebut sudah selesai pun. Ialah tahun 93 dan ada yang dah selesai hari ini bayaran bank. Dan ada penduduk pula yang melihat bahawa mereka rumah tak tentu harah apa semua, kerajaan lepas tangan, dan ada yang tidak dibayar pinjaman bank tersebut kerana mereka tidak puas hati dengan perkara itu. Jadi yang lebih menarik pula, secara tiba-tiba tanah tempat mereka duduk ini telah diberi kepada sebuah syarikat lain. Menariknya apa? Ironinya apa? Syarikat lain itu pemiliknya sama dengan syarikat asal Sina Fazilat. Pemiliknya sama dengan pemilik ini Sina Fazilat, dan hanya bertukar owner sahaja. Kan? Ini kerajaan negeri salah lah. ADO tanah, ADO setelah melakukan satu kesalahan, walaupun tidak masuk caveat rasmi dalam geran tanah, untuk tukar owner tanah, mereka harus tahu tanah tersebut dah ada pemaju, dah ada pembeli, dah ada projek gagal dan boleh tukar, dan akhirnya mereka dipaksa pula untuk tanda tangan agreement baru. Kononnya ada rumah baru yang mereka nak beli. Rumah lama tak deliver. Mereka berhutang, kan? Jadi berlaku benda ini, dan ketika proses tukar nama syarikat baru ini, mereka penduduk telah melibatkan proses mahkamah, dan pemaju yang baru dengan nama pemaju baru ini, nama dengan pemilik baru, pemilik yang sama telah masuk mahkamah. Ketika itu ahli parlimen Subang ialah Sivarasa Rasiah. Pada ketika itu dan pada ketika itu dalam keputusan mahkamah yang kita baca, kita jadi pelik. Kenapa? Kerana peguam yang disediakan oleh ahli parlimen ini, kan, ahli parlimen ini cuba membuktikan bahawa pemilik ini adalah penyewa di kawasan tersebut, kan, dan akhirnya mahkamah menolak berdasarkan dia bukan penyewa. Jadi bagi saya mahkamah tidak salah, tetapi mahkamah dibekalkan oleh maklumat yang salah apabila peguam yang juga dipersetujui ahli parlimen provide peguam tersebut menyatakan fakta kes yang salah. Mereka bukan penyewa, mereka adalah asalnya pemilik tanah berdasarkan buku hijau zaman Tun Razak. Mereka diarah pindah berdasarkan arahan kerajaan. Ini pada tahun 92, arahan kerajaan kerana buat projek berkepentingan awam, projek jalan raya, ini kanun tanah ini, kan. Tetapi kerajaan telah melakukan kesalahan, kemudian pada tahun 93, ni kerajaan 93 dulu melakukan kesalahan apabila tanah ini tak jadi untuk buat jalan tertentu Penaman Sarah, mereka bagi pula ke sebuah syarikat. Dan mereka diperjanjian dengan syarikat tersebut, kan. Dan syarikat yang sama, owner yang sama pula buka syarikat lain, permainkan penduduk, permainkan rakyat dengan diberi ruang oleh kerajaan untuk memiliki tanah selepas daripada syarikat ini gagal. Saya merasakan ini satu benda yang sangat mengarut, dan tak perlu tuding jari siapa salah. Penduduk kena diselesaikan dengan segera. Hari ini adalah hari kedua di mana rumah mereka sedang dirobohkan. Tadi saya berhubung dengan beberapa ahli Dewan Undangan Negeri Selangor. Mereka bersetuju dalam masa mungkin hari ini ataupun besok akan ada satu perjumpaan dengan penduduk, untuk mencari penyelesaian ini. Tapi hakikatnya penduduk juga dah jumpa Menteri Besar. Saya maklumkan sebelum perobohan, sebaik arahan roboh ini dibenarkan oleh mahkamah, penduduk pergi jumpa Menteri Besar. Malangnya Menteri Besar Negeri Selangor ini tak ubah macam Datuk Seri Anwar Ibrahim. Dia sama, school of thought yang sama. Bila rakyat jumpa, dia akan bagi halwa telinga, kan? Janji itu, janji ini, malah jaminan dia tak apa, kau duduk dulu situ. Ada Menteri Besar boleh jawab macam tu. Kan, kau duduk di situ, akhirnya hari ini tak ada siapa ambil tanggungjawab. Ada orang dalam pantang, ada ibu tunggal, ada OKU, ada pelbagai, ada bayi sekecil baru bersalin beberapa hari baru bersalin. Sekarang ini mereka guna gangster, guna pendekatan cara gangster dengan potong api, potong air, kan? Kamu nak biarkan apa? Dan kita juga akan membawa dalam hari ini ataupun besok, saya nak jumpa dengan saudara Richie. Saudara Richie ini antara pemimpin pemuda di sana, penduduk kampung di sana, yang di mana mereka pertahankan. Saudara Richie ini Rishi, dia menerima ugutan, motornya dibakar.
malam tadi dibakar. Saya pun tak faham, pasukan polis datang ramai ke kawasan tersebut menjadi pelindung kepada pemaju, kontraktor, orang kaya dan orang miskin ditindas. Dan apa yang berlaku ialah perbuatan jenayah ini seolah-olah menjadi halal pula. Nak untuk rumah secara proper, nak laksana secara proper berdasarkan perintah mahkamah. Tetapi jangan guna pendekatan gangster, sebab negara ni negara hukum, negara ni bukan negara yang dikendalikan secara hutan, siapa kuat dia boleh buat apa saja, kan. Okey, jadi saya serah pada peguam dulu. Kan, Saudara Roy, dan tindakan kita dalam masa terdekat ialah pertama kita akan bawa mereka berjumpa dengan kebetulan adun-adun tengah bersidang hari ini. Wakil rakyat ni jangan bersidang cerita langit, bulan dan bintang dalam keadaan rakyat sedang berdepan dengan perkara ini. Kedua ialah kita sedang pertimbangkan untuk menyaman mereka yang bertanggungjawab, termasuk juga kita mungkin akan menyaman kerajaan negeri dalam perkara ini, dan kerajaan negeri tidak boleh lepas tangan, Menteri Besar harus bertanggungjawab. Okey, baik, saya